Baik, kita sambung perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan dua masalah umariyah. Okay, kita dah sebut masalah yang pertama tadi, situasi di mana Minah tinggalkan suami tanpa anak, tanpa adik-beradik ataupun hanya ada seorang adik-beradik. So kita bagi dulu suami 1/2, contoh 1,500 daripada 3,000 tu. So baki 1,500, mak dapat 1/3 daripada baki. Yang mak dapat 500, selebihnya asabah untuk ayah 1,000. Itu dia punya penyelesaian dia. Jadi kalau dalam situasi kes macam ni lah, si mati ada suami, ada ayah, ada mak, tengok adik-beradik tak ada ataupun ada seorang saja adik-beradik, so mak kita bagi 1/3 baki. Baik, kita tengok situasi yang kedua pula. Situasi yang kedua ialah yang meninggal ni suami. Okey. Dia tak bezalah, dia tadi isteri meninggal, yang kedua ni pula suami meninggal. Masalah yang kedua, suami meninggal. So kita kata Mamat Mamat meninggal. So Mamat ada isteri, Mamat ada ayah, ada mak. So sama juga macam tadi, Mamat tidak ada anak dan Mamat tidak ada adik-beradik atau hanya ada satu saja adik-beradik. Okey, kalau kita tengok dulu kaedah sedia ada, kaedah asal pengiraan dia. So isteri dapat 1/4. Okey, sebab bila tak ada anak, isteri 1/4. Kalau suami tadi, isteri mati tak ada anak, suami 1/2. Isteri kalau suami mati tak ada anak, so isteri 1/4. So isteri 1/4, ibu dia 1/3, ayah asabah. Okey. Kalau kita tengok daripada 3,000 juga contohnya, isteri dapat 700,500. Okey, so baki pula, isteri dapat 700,500, ibu 1/3 dapat 1,000. Pengiraan asal pengiraan asal. Kemudian ada baki lagi 1,250. Tu. Jadi kalau kita tengok dalam kes yang kedua ni, dia tidaklah ketara macam kes yang pertama. Kes yang pertama tu memang ketara lah antara ayah dengan mak tu, memang mak dapat lebih sekali ganda daripada ayah kan. Dalam kes yang kedua suami meninggal ni, ayah dapat lebih pada mak tapi lebihnya sikit. Dia tidak menepati dasar asal dia bahawa ayah bila si mati tak ada anak, ayah mesti dapat lebih sekali ganda daripada mak. Dia nak dasar yang tu. So ni pun termasuk dalam masalah umariyah. Jadi penyelesaian dia sama macam tadi juga. Bagi dulu isteri 700,500, okey, 1/4 isteri ambil dulu. So baki 2,250 tu, mak dapat 1/3 baki. 1/3 baki, so mak dapat 700,500. Jadi ayah akan dapat balance 1,500. Dia nak penyelesaian lah dia memang macam tu juga. Penyelesaian dia memang macam tu. Inilah kita panggil masalah umariyah ataupun al-mas'alatani al-umariyatain. Dua masalah umariyah yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar dan ijma' sahabah dan juga ulama' lepas pada tu, inilah penyelesaian dia. So siapa-siapa yang terlibat dengan kes macam ni, tak bolehlah bagi mak 1/3 penuh mak dapat 1/3 baki. Itu hukum dia. Okey, beres. Sambungan dia. Okey, ada persoalan tentang dua masalah ni? Tak ada Okey. Kalau tak ada, saya nak bawa tuan-tuan terus kepada sebelum tu lah. Kalau kita tengok dalam ayat 11 yang kita baca tadi, kan disebut dalam ayat itu Okey, sebelum kita pergi kepada ayat 12. Kita patah balik sikit kepada ayat. Okey daripada ayat yang kita baca tadi, kita tengok selepas daripada cerita bahagian mak tu, Allah sebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kan itu point dia, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kita nak fokus tu. Min ba'di wasiyatin maksudnya selepas ditunaikan wasiat. Kalau kita tengok pembahagian itu dalam tafsir itu, pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya.
Kalau kita tengok dalam ayat Quran, memang disebut wasiat dulu. Kan? Diselesaikan wasiat dan dibayar hutang. Soalnya macam kita settle wasiat dulu, lepas tu hutang kemudian. Tapi kalau apa yang kita belajar, kita jelaskan minggu yang lepas, dari sudut tertib, susunan, flow dia punya carta pengurusan itu adalah settle hutang dulu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, hutang tu letak nombor 1. Okay? Dan wasiat tu letak selepas selesai hutang. Jadi di sini dia berlaku perbahasan lah. Kalau kita tengok dalam ayat disebut wasiat dulu, hutang kemudian. Tapi dari sudut pelaksanaan, hutang dulu, wasiat kemudian. Ini yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh baginda Nabi SAW. Memang disebut dalam hadis di mana dalam ayat Quran didahulukan wasiat, tapi dikemudiankan dalam pelaksanaan. So disebut, dibincang oleh para ulama, kenapa disebut wasiat ni dulu dalam ayat ini, menunjukkan ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, nak bagi tahu kepada kita. Kan? Ada sesuatu, penekanan kepada wasiat tu supaya kita faham betul-betul. Sebab hari ni tuan-tuan, kalau kita tengok, bab wasiat ni ramai orang keliru. Dikelirukan dengan isu-isu wasiat. Wasiat pada waris, wasiat pada bukan waris. Kan? Dan isu wasiat ni pula berkembang hari ini secara dokumentasi. Ada agensi yang promosi wasiat, kadang-kadang tak jelaskan dengan betul. Kan, keliru pula kepada pelanggan, tersilap buat wasiat, lepas mati pula berkelahi pula anak-anak dan sebagainya. Jadi banyak. Sebab tu saya tengok di sini kenapa didahulukan tentang wasiat ni, supaya penekanan kepada wasiat itu sangat-sangat penting. Dan kemudian dalam bab wasiat ni juga dari sudut penyelesaian tu perlu diberi penekanan lah. Sebab dia isu-isu wasiat ni ialah sesuatu yang kita pesan wasiat masa hidup, tapi pelaksanaan dia selepas kematian. So masa hidup tu mungkin tak nampak isu, tapi lepas kematian tu pun kita akan datang macam-macam isu berbangkit. Dan pada saya sebenarnya juga sama kalau kita bincang bab hibah dan seumpamanya lah. Kan, sebab tu kata kita kena bermula dengan ilmu yang sebetulnya lah. Dan ilmu yang sebaiknya. Okey, itu sedikit kupasan berkenaan dengan ayat berkaitan dengan wasiat, ayat 11. Okey tuan-tuan, kita sambung seterusnya ayat 12. Ayat 12 surah An-Nisa. Okey, yang ni berkait dengan suami isteri. Kita dah sentuh tadi kan, bila kita sebut masalah Umariyah tadi, saya dah masuk di situ sikit lah. Okey, kita pergi ke ayat 12. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Okay. Masih menggunakan pakai perkataan walad kan. Nak ceritanya makna dia terbuka. Dia tidak terhad kepada anak kandung saja. Okey, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. So nampak Allah ulang balik bab wasiat hutang nak cerita pentingnya pengurusan hutang dan juga wasiat ni tuan-tuan, sebelum kita agihkan harta kepada waris-waris. Baik, diulang sampai 4 kali dalam ayat. Baik, so kita tengok makna tafsirannya. Dan bagi kamu wahai suami, 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu. Suami dapat separuh daripada harta isteri yang meninggal jika mereka tu kembali kepada isteri. Kan? Jangan tengok pada suami. Suami dia nak terima je. Dia nak terima je suami ni. Kita kena tengok kepada si mati. Si mati tu ada anak ataupun tidak. Jadi dalam ni disebut jika mereka, yakni isteri tu tidak mempunyai anak. So suami tu dapat separuh. Tetapi jika mereka mempunyai anak, andai kata isteri yang meninggal itu ada anak, maka kamu wahai suami memperolehi 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat dan sesudah dibayar hutangnya. Macam tadi jugalah. Okey. Jadi di sini untuk suami ada 2 bahagian. Suami dia dapat 1/2 jika isteri yang meninggal tu tidak ada anak. Dan anak tu anak kepada isteri ya. Dan suami dapat 1/4 jika isteri yang meninggal tu ada anak isteri. Okey, seterusnya. Dan bagi mereka isteri-isteri pula. Okey, kalau suami pula meninggal, isteri ataupun isteri-isteri itu di situ, sebab seorang suami boleh ada lebih daripada seorang, sehingga 4 lah.
Okey, jadi disebut dan bagi mereka, yakni isteri-isteri pula 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan. Jadi suami mati jika kamu tidak ada anak. So suami tak ada anak, isteri 1/4. Tetapi jika kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, yakni isteri-isteri kamu, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Tu situasi untuk suami dan juga isteri lah. Okey, kita tengok dalam bentuk carta pula. Okey. Dia sebenarnya suami isteri ni dia punya bahagian dia tak rumit. Dia mudah je. Kita ingat macam mak tadi kan dia agak berbelit sebab dia waris. Kita kena tengok kepada banyak sudut syarat dia. Tetapi kalau suami isteri ni dia tak payah tengok pada orang lain. Tengok kepada Allahumma salli ala Muhammad, tengok kepada si mati sahaja. Kan? Suami atau isteri sahaja. Itu sahaja. Okay, so kita tunjuk dalam bentuk cartanya. Dia suami isteri ni isu yang banyak. Isu yang banyak. Okey, isu antara dua orang tu banyak. Isu berbangkit lah. Soal pemilikan harta, soal sepencarian, soal apa lagi? Soal perkahwinan berulang kali, soal ada anak tiri, kan? Soal duda dengan janda kahwin dapat anak, soal poligami, tu banyak isu-isu bangkit. Soal kongsi harta, joint loan, rumah milik bersama, joint loan bersama, kan? Macam-macam cerita. Tumpang nama, tu antara isunya. Baik. So kalau kita tengok cartanya, suami kita mula dengan isteri meninggal. So ini isteri. Kita kata Minah, guna nama Minah tadilah. So Minah ada suami. Kemudian ni je point dia. Kalau Minah tak ada anak, so suami dia separuh, 1/2. Kan? Mudah je lah. Kita nampak mudah kan? Okey. Kalau Minah ada anak, anak ni dengan perkataan walad tadi, dengan perkataan walad tadi, seperti mana yang saya jelaskan dalam bab ayah mak tadilah, sama je lah. So jangan nampak anak kandung saja. So mungkin anak di sini cucu pada Minah. Dan cucu tu waris. Maka suami Minah dapat 1/4. Dan anak ni tak semestinya daripada suami ni. Kan? Anak ni tak semestinya daripada suami. Jadi jangan suami pula salah anggap. Bila Minah meninggal, dia kata dia tak ada anak dengan Minah, dia dapat separuh. Tu bukan jawapan dia. Kan? Jangan tengok pada dia. Kan? Contohnya Minah meninggal, ada suami. Suami ni kata bahagian dia 1/2. Apa sebab dia? Sebab dia kahwin dengan Minah, dia tak dapat anak. Bukan anak dia. Tengok Minah ada anak ni. So anak ni tak semestinya anak kepada suami ni. Mungkin Minah ni dia pernah kahwin dulu, dia janda, ada anak. Kan? Jadi bila kahwin baru, dia meninggal, suami dia tu dapat 1/4. Sebab Minah tu sudah ada anak. Tu point dia di situ. Baik. Itu kalau isteri yang meninggal. Okay. Kemudian kalau kata suami pula meninggal. Okay, suami tadi kita namakan dia Mamat tadi kan. Okay. So ada isteri. Okay. Mamat tak ada anak, isteri 1/4. Macam tu je. Okay. Kalau Mamat ada anak, so isteri dia 1/8. Mudah je, tukar gitu je. So syarat dia tengok pada anak, ada anak, tak ada anak je. Tak ada anak, 1/4, ada anak, 1/8. Dia tak payah tengok kepada orang lain lah. Untuk bahagian suami isteri ni tak payah orang lain. Okay, cuma dalam situasi Mamat ni, okay, kejap saya kecilkan. Dalam situasi suami yang meninggal ni, Mamat ni meninggal, okay, dalam situasi dia tak ada anak, boleh jadi isteri dia macam ni. Contoh. Ini untuk isteri lah. Okey, untuk suami dia tak berlaku macam ni. Sebab suami mesti seorang je kan. Untuk isteri kalau ada 1, 2, 3, 4. Tengok sama juga. Mamat tak ada anak. So 1/4 dibahagi dengan 4. 1/4 bahagi 4 orang. Kalau 3 orang, bagi 3 orang. Kalau 2 orang, bagi 2 orang. Kalau seorang lah untuk dia.
So 1/4 tu dibagi 4. So di sini wujudnya cabaran. Kan? Cabaran sebab bila perkahwinan macam ni, contoh kita ambil contoh dua je lah. Kita ambil contohnya dua. Okay? Pertama dan kedua. Tidak, Mamat ada isteri pertama, kemudian dia ada isteri yang kedua. Okay. Jadi di sini cabaran dia sebab 1/4 tu dikongsi sama banyak. Jadi kalau contoh Mamat ada 3,000 tadi. Contohnya kan. So 1/4 3,000 adalah 700,500. 700,500 bagi 2 dulu. Kan? Bagi 2 maksudnya berapa? 7,5 bagi 2. Siap seorang isteri dapat 375. So 375, 375. Kan? Yang ni isteri pertama, yang ni isteri kedua. Yang isteri pertama ni dah lama dah kahwin. Yang isteri kedua ni baru kahwin. Sebagai contohlah, ini antara cabaran-cabaran yang perlu perlu difikirkan oleh Mamat. Kan? Jangan biarkan tunggu aku mati kau orang faraid lah. Jangan macam tu. Mamat kena berfikir lebih awal. Sebab apa? Walaupun mungkin di pihak isteri, kalau katalah Mamat ni meninggal, isteri pertama ni so mungkin dia ada kekuatan untuk tuntut apa yang kita kata sebagai harta sepencarian. Kan? Sebab mungkin dia tempoh dia kahwin dengan Mamat tu lama. Katakanlah 20, 30, 40 tahun. Harta Mamat dengan dia tu dia ada support, dia ada bagi sumbangan, dia ada keluar duit dia ada juga orang kata bagi orang kata sumbangan pada pemilikan harta Mamat. So dia ada kekuatan untuk tutup pencarian. Tapi dia lah, tuan-tuan fahamlah nak tutup pencarian seperti mana yang kita bincang sebelum ni, cabaran dia besar sebab dia kena bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah. Kan? Kemudian dia nak kena bawa bukti-bukti, kan? Saksi-saksi, kan? Apa dia punya sokongan dalam tuntutan dia. Kecuali dalam kes macam ni boleh berlaku takharuj. Kan? Itu cerita lain lah. Itu sesuatu yang mungkin kita tak boleh nak andaikan. Sebab tu kata Mamat tu perlu memahamilah situasi-situasi begini. Okay? Itu antara cabaran, kita sebut sebagai cabaran. Sebab dia berkongsi. Okay, itu kalau kata tak ada anak. Kalau kata Mamat ni ada anak. Ada anak. Katakanlah anak dia ni lelaki. Sebagai contoh, saya tunjuk lelaki. So anak lelaki katalah seorang. Dia ada 3,000. 1/4 bagi 2. 1/4 apa? 1/8. 1/8 bagi 2. 1/8 dah 375 dah kan? Ya. 375 bagi 2. Betul kan? 3,000 bagi dengan 8, 375 bagi 2. So setiap isteri dapat 187, 5%. Ni contoh 5%. So baki dia di sini untuk anak lelaki kan 3,000 tolak 375, so ada balance 2625 di sini. Untuk anak lelaki, in case anak lelaki tu seorang, ini antara isu. So kita kena gambarkan benda-benda macam ni sebab kita berdepan dengan situasi begini tuan-tuan. In case anak lelaki ni seorang. Okey. Kalau contohlah anak lelaki ni anak sini. Contoh. Katakanlah isteri pertama ni kahwin lagi lama. Anak lelaki ni daripada sini. Kan? Anak lelaki daripada isteri pertama. Silap anak panah. Terbalik. Okey, anak lelaki ni daripada sini. So okey lah. Bukan okey, maksudnya cabaran dia bagi isteri pertama tu dia akan rasa sebelah dia lah kan. So hanya dia lepaskanlah sebahagian untuk isteri kedua. Tetapi tuan-tuan bayangkanlah kalau anak lelaki ni duduk sebelah sini. Lain pula ujian dia, cabaran dia. Itu benda-benda macam tu lah. Kan? Kalau anak lelaki. Kalau kata sebelah ada lelaki perempuan. Perempuan sebelah yang pertama, lelaki sebelah yang kedua. Pun kita nampak dia punya pemberatan dia tu dah berbeza di situ. Itu benda-benda yang kita nak kena fikir lebih awal lah. Kan? Lebih awal soal pewarisan. Kan? Itu yang antara dapatan-dapatan pengalaman saya jumpa lah. Tuan-tuan pernah saya bantu satu kes, saya ada terlibat bantu beberapa kes yang melibatkan poligami ni. Antaranya ialah melibatkan isteri suami ni businessman, dia ada aset dalam Malaysia, dalam negara dan luar negara. Dan dia ada isteri di negara terbabit dan aset-aset luar negara tu semua atas nama isteri tu. Sebab dia tak boleh memiliki harta tu. Jadi status tu sebenarnya macam mana? Pengesahan harta dia tu luar negara ke dalam negara ke, so milik siapa? Kalau milik dia semua jadi pusaka. Dan sejauh mana waris-waris yang ada tu isteri tu boleh
orang kata bertolak ansur lah. Contohnya tak apalah harta luar negara ni, negara saya setuju, saya terima yang ni. Saya tak nak usik dalam negara. So dalam negara lepaskan. Kalau boleh dibincang macam tu lah kan. Sebab dia melibatkan perundangan, proses dan sebagainya lah. Nah itu antara cabaran-cabaran dia. Itu antara pertama. Okay, yang kedua yang saya bantu kita consultation dengan isteri-isteri ni, dua isteri saya nampak kesilapan suami bila dia beli aset dan dia tak declare dengan isteri yang kedua serta aset dia ni contohnya harta ni isteri bayar down payment isteri bayar ke, bayar muka isteri bayar ke, bulan-bulan isteri bayar ke, so dia tak settle yang tu. So bila berlaku kematian barulah benda tu berbangkit kan, berbangkit lah. Dan bila kita tanya isteri kedua dia pun tak tahu apa-apa, suami pun tak ada cerita. Jadi benda tu biarlah tuan-tuan, biar kita telus sebab supaya dia tidak timbul isu-isu berbangkit kemudian. Setidak-tidaknya soal hak memang ada lah, dan soal dari segi nak tutup pencarian tu pun memang berlaku. Cuma biar kita faham lebih awal. Okey, itu kedudukan suami dan isteri. Okey, mudah je untuk suami isteri ni. Cuma isu dia banyak. Silakan kalau ada persoalan. Jadi Ustaz, kesimpulannya orang lelaki kalau nak poligami ni dia kena tahu banyak sudut ilmu lah. Yelah betul lah di situ kan. Kalau kata maaf lah. betul, kalau dia tak poligami pun dia kena tahu faraid, sebab dia lah ada keadaan lain. Apatah lagi kalau dia berpoligami, dia lagilah dia kena tahu kan. Sebab kalau dia tak tahu, banyak benda sebenarnya saya jumpa banyak macam yang saya bantu satu ni, isteri tak tahu suami berpoligami. Isteri tak tahu. Tahu-tahu lepas meninggal, dia dah kahwin 3 tahun kan. So bila kita bantu urus pusaka, panggil bicara kali pertama, isteri kedua tak nak turun. Dia guna alasan itu gini dan sebagainya. Jadi isteri pertama pula dapat nasihat yang macam-macam. Jadi macam-macam cerita kan. Jadi kalau kita baca di sini, minta maaf sebutlah kan, kita baca di sini benda-benda macam ni, cabaran-cabaran berlaku ni, dia punya orang kata punca dia tu daripada mana sebenarnya. Kita kena selidik tengok sebagainya kan. Salah satunya ialah sebab kita tak, yelah sembunyi itu satu lah kan, sebab kita faham lah bukan senang orang perempuan nak terima suami kahwin lain ni, tapi soal tadilah kita kena ambil pendekatan-pendekatan yang terbaik. Wallahualam. Okey. Ada soalan, okey, sekiranya ada waris yang tidak ditemui, contoh anak si mati berada di Indonesia, okey, sebab ikut bekas isteri, bagaimana? Allah Rabbi. Okey. Yang ni pun satu isu kan. Jadi benda ni sebenarnya dia dah berbangkit bila jadi macam ni. Memang real case yang saya jumpa, dia kahwin. Okay, bila dia meninggal, contohlah isteri yang ada, atau isteri tu isteri kedua dan sebagainya, balik ke Indonesia bawa anak-anak ke sana. So dia ada hak tu sebagai isteri dan juga anak-anak, dia ada hak di situ kan atas harta suami. Walaupun mungkin akan ada isu berkait dengan warga negara dan sebagainya lah. Tetapi soal hak itu ada, dan kita tengok perundangan kita pun mungkin dia ada kaedah-kaedah lah untuk settlekan isu. Tapi pada saya sebenarnya hak dia sebagai waris tetap ada, dan tidak dia memerlukan kepada perbincangan antara waris. Tapi masalahnya kalau tak boleh jejak, kalau tak boleh ditemui, contoh kata waris ada isteri, arwah ada isteri, anak-anak, tapi dah balik ke Indonesia kan, dan memang tak boleh jejak, tak tahu nak cari di sana, kita nak cari macam mana pun tak tahu, hubungan terputus. Jadi saya nampak di sini pendekatan dia ialah kalau melibatkan harta-harta yang kita urus melalui proses prosedur pusaka, permohonan pejabat pusaka, amanah raya dan sebagainya, kan, kita cadangkan jangan sembunyikan maklumat waris ni, bagi tahu. Kan, bagi tahu, kalau bawa ke mahkamah cerita, bagi tahu. Jadi kita serahlah kepada pihak-pihak di sana untuk buat keputusan terbaik lah, sama ada harta tu ikut undang-undangnya macam mana, ataupun mungkin dilepaskan ke Baitul Mal untuk jaga bahagian tu kan, ataupun macam mana, tengok kekuatan dia di sana. Cuma kalau harta-harta yang melibatkan cash, contohnya lah kan, duit tunai, kita boleh bahagi sendiri. Contoh kata arwah ni dia mati, dia tinggalkan KRSP tabung haji yang ada penama, duit tu dikeluarkan oleh penama, tetapi isteri dengan anak-anak yang isteri tu tak ada dah lari, dah balik ke negara asal. So saya nampak di sini, kalau boleh jejak dulu. Memang ada kes orang tanya, kalau boleh jejaklah. Gunalah kaedah-kaedah yang ada. Tapi kalau tak dapat juga nak menjejak, so antara pilihan terakhir, penyelesaian terakhir kita ialah kita sedekahkan. Ada pandangan ulama sebut boleh kita sedekahkan duit bahagian mereka tu ke mana-mana, sebab kalau kita pegang pun nanti risiko balik, kita meninggal dan sebagainya kan. Jadi kita sedekahkan. Cuma ada perbahasan dia lah,
Kalau kita dah infakkan duit itu, adalah pahala untuk kita dan untuk mereka, tapi in case tiba-tiba datang pula. Dah 10 tahun datang pula kawan tu menuntut harta tu. Jadi ada pandangan ulama sebut apa? Sedekah tu kita kena ganti balik. Sedekah tu pahalanya balik kepada kita. Macam tu lah. Tapi biasanya tak adalah. Jarang dah datang tutup balik. Case by case. Kecil sangat je. Biasanya benda tu akan habis begitu. Tapi pokok pangkalnya ialah daripada kita lah. Suami lah. Daripada suami lah. Dia kena bermula daripada situ. Suami dan isteri bersama lah. Dari sudut ilmunya sebenarnya. Itu pokok pangkal dia. Apa-apa pun kena kembali kepada ilmu. Wallahu a'lam. Ustaz tak? Ustaz, Ya. ada tak kemungkinan sembunyi maklumat waris? Waris. Ya. Sebab dalam kes saya lah, Mhm. poligami kan. Apa yang saya tahu, yang first lah, dapat makan seorang. Ya. Itu dari segi macam mana tu? Okey. Sebab tu, okey, saya faham. Memang berlaku. Kes sembunyi waris ni berlaku. Kadang-kadang berlaku kerana dia dapat nasihat yang salah. Okay, kadang-kadang berlaku memang memang sengaja dia tak nak bagi kan. Ataupun tanggapan dia, dia ni baru kahwin, isteri kedua, dia tak ada hak. Ataupun dia kata walaupun kahwin lama pun, dia anggap harta suami ni adalah usaha suami semasa bersama dengan dia. Dia anggap sebagai sepencarian. Tapi kita dah sebut sepencarian ni apa-apa pun, nak tentukan dia ada hak, isteri pertama contohnya ada hak sepencarian, benda tu kena sah di mahkamah. Ataupun melalui takharus. Tapi nak takharus mesti terlibatlah yang kedua dengan anak-anak dia kan. Jadi kalau berlakunya sembunyi maklumat, sembunyi waris, tak maklum, tak declare, kemudian ataupun ambil hak sebagainya, so kita bimbang di situ boleh berlakunya makan harta secara batil lah, makan hak waris lain. Jadi saya nampak di sini poin dia sebenarnya dari sudut ilmu tentang pengurusan. So masing-masing kena tahulah. Okay, sebagai contoh suami meninggal. Isteri pertama ada anak-anak, isteri kedua pun ada anak-anak. Kalau isteri kedua ni buat tak tahu, buat diam je ataupun jenis orang kata senyap je, isteri kedua dengan anak-anak buat proses. Silap-silap proses tu selesai, semua harta dapat ke dia. Sebab tu isteri kedua ni pun nak kena tahu juga proses kan. Proses teknik pengurusan supaya dia alert lah dengan harta suami tu. Jadi masing-masing tu kena tahu. Sebab tu saya selalu kalau dapat aduan-aduan macam ni, saya akan cek dengan pusaka lah. Contoh kata saya ni tak tahu apalah pasal harta suami, macam mana nak buat Ustaz? Saya kata kita cek dengan pusaka, pejabat pusaka sudah ada permohonan ataupun belum. Kita selalu tengok macam tu lah. Tapi kalau belum ada permohonan, sebenarnya isteri kedua boleh bergerak untuk settlekan. Baru ni ada satu persoalan poligami. Isteri pertama dengan anak-anak tak nak buat apa-apa. Ni masalahnya. Dia tak nak buat apa-apa urusan. Isteri kedua duk tanya-tanya, isteri pertama anak-anak tak nak buat urusan. Dia buat diam begitu je kan. Tak tahulah takut ada duit-duit yang dia orang boleh tunaikan. Buat diam. Jadi isteri kedua yang bergerak untuk buat tuntutan. So dia yang buat pergi mahkamah dan sebagainya proses. Bila nampak yang kedua ni dah mula bergerak, barulah yang pertama mula dia jadi dia jadi serba tak kena kan. Tapi tak ada masalah lah. Jangan nafikan hak sahaja. Masing-masing ada peranan masing-masing untuk uruskan harta si mati lah. Okey. Seterusnya, okey. Banyak soalan Ustaz Samsul kita hari ni. Waris yang layak terima bahagian tapi dinafikan faraid, tanpa dimasukkan nama waris tersebut. Adakah okey? So kalau lah contoh kata berlaku penyembunyian waris lah, okay? Dia dah mohon bicara kuasa dan waris yang berhak ni tak dimasukkan. Bukan makna dengan sengaja tak dimasukkan. Sebenarnya boleh dicabar. Kalau permohonan pusaka tu dah selesai keluar perintah, kan, waris-waris yang dinafikan hak ni boleh sue balik lah, boleh fight balik di mahkamah tinggi. Sebab pengurusan pusaka ni duduk bawah mahkamah tinggi. Jadi kalau mungkin benda tu masih berlaku di peringkat awal, so mungkin dia boleh buat aduan terus ke pejabat pusaka. Tapi kalau benda tu dah lama, contohnya 2-3 tahun, dah keluar perintah, dah daftar pula di pejabat tanah, kalau libatkan tanah dan rumah, maka dia boleh bawa kes itu ke mahkamah tinggi dengan menyatakan bukti-bukti lah bahawa dia adalah waris yang disembunyikan hak. Itu macam tu. Boleh dia nak fight balik. Tapi itulah bila kita sebut mahkamah tinggi ni, panjanglah cerita dia, kos dan sebagainya lah. Wallahualam. Okey, ada lain persoalan? Ustaz. Ya.
jika seorang suami tu kahwin dan tak ada anak, Ya, ya. ada ibu seorang. Ibu Okey. suami tu. Jadi bila suami tu meninggal, harta suami ni tak banyak. Dia cuma contoh macam harta macam kenderaan satu saja. Jadi macam mana kita nak bagi dengan adik-beradik si mati pun ada semua. Laki perempuan. Okey. Dia ada isteri lah. Ya, ada isteri. Dia meninggal, tinggal isteri, tinggal mak dan adik-beradik. Adik-beradik. Okey. So macam ni lah, macam kita bincang tadi lah kan. Okey, dia ada lelaki perempuan. Okey. Sebagai contoh beginilah. So suami ni meninggal. Okey. Yalah tu apa-apa pun kita kembali dulu kepada hukum. Cuma soal macam mana cara harta tu diuruskan tu, so kita kena tengok lah situ kaedah yang terbaik. So dia ada adik-beradik di sini. Baik. Okey, kita tengok hukum dulu. Pertamanya hukum. Okey. Dari segi hak, isteri 1/4. Okey, ibu dia 1/6 sebab adik-beradik ramai di situ tu kan. Macam tadilah. Kata adik-beradik ada 2 orang. So baki tu akan pergi sinilah. Jadi berlaku 2-1 di sini. Jadi kesnya kereta tu, katakanlah dia mati meninggalkan sebuah kereta. Kan? So prosedur dia, kok mana pun prosedur kena lalui lah hari ni. Kalau kata mati tinggal kereta, kalau kereta tu tak ada loan, tak ada sangkut hutang-hutang apa-apa, kita terus boleh bawa ke permohonan boleh dibuat di mahkamah je melalui CJ Faraid. Ini prosedur dia. Mohon CJ Faraid, dapat pelepasan kereta terus ke JPJ untuk tukar nama. Tapi kena ada lah siapa yang akan terima kereta tu. Kan? Kalau kereta tu masih ada loan, kereta sahaja, dia tak ada tanah, so kena bawa ke ARB. Kalau ada loan, sebab dia melibatkan hutang. Kan? Nak melepaskan hak dengan mudah tak boleh. Sini pun cabaran pula, loan tu macam mana pula? Siapa nak tanggung hutang dan sebagainya? Kan? Ataupun kereta tu nak dijual dan seumpamanya, itu panjang dia proses. Jadi kok mana pun, dari segi hak memang berhak lah. Okey, kalau kata kereta tu, kalau kata nilai kereta tu 20k. So isteri ada bahagian 5,000. Kan? 1/4 kan? 1/4 daripada 20,000, 5,000. Kemudian si mak pula 20,000 bagi 6 kan? Bagi 6, mak dapat 3,000 lebih. Bahagian mak 3,333 lebih lah. Kemudian balance di sini baki. Jadi kalau kita tengok di sini, bahagian besarnya duduk di sini lah. Ini angka besar. Maksudnya dia ada dalam berapa situ? 11,000 lebih kan? Ada 11,000 lebih di sini. Okey. Pada adik-beradik, dia orang kongsi lah pula ramai-ramai. So ini hak supaya kita clear dulu di peringkat ini. Kemudian kembalilah kepada perbincangan. Kan? Soal kereta ni macam mana nak bincang. Jadi saya nampak perlu di sinilah perlunya dia contoh kalaulah kata waris-waris ni ada kasih sayang, ada tolak ansur dan sebagainya kan. Jadi benda tu boleh diselesaikan dengan baik. Contohnya mak dengan adik-beradik boleh melepaskan kereta tu kepada menantu, kepada isteri. So alhamdulillah lah. Kan? Tapi memang banyaklah cabarannya, ada juga yang tak nak lepaskan. Ada juga yang terbaru kes yang harta macam ni juga memang macam ni, real macam ni. Adik-beradik lepaskan untuk isteri tapi mak tak nak lepaskan. Jadi saya cadangkan kepada isteri ni, saya kata alhamdulillah lah tu adik-beradik lepaskan bahagian pada awak. Jadi mak tak lepaskan, janganlah marah pada mak. Sebab ini soal hak. Jadinya awak ikhtiarlah bayar untuk bahagian mak tu. Mak dia nak pun bukan dia nak kereta, dia nak duit. Dia nak nilai atas kereta tu kan. Jadi benda tu kena bincang. Kalau tak boleh bincang memang tak selesai lah. Itulah penjelasan yang saya boleh bagi. Okey. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Kalau yang ni juga, tapi meninggal si isteri. Mak, ibu bapa tak ada, cuma adik-beradik sebelah isteri saja yang ada. Anak mereka tak ada. Anak tak ada. Macam mana pula? Samalah, pergi ke adik-beradik lah total, solid. Sebab dah tak ada siapa-siapa di atas tu kan. Contoh kata macam dalam kes ni jugalah, kalau mak dah tak ada. Kan? Mak tak ada, ayah tak ada, suami meninggal. So isteri tetap 1/4. Jadi maksudnya balance tu memang banyak ke sini. Sini 3/4 ni. Ada tak? Yang ni kes kalau si isteri meninggal. Yelah, kalau isteri pula meninggal, so separuh untuk suami. Kalau isteri yang meninggal, suami ada, so suami dapat 1/2. Jadi di sini akan datang 1/2 lah di sini.
Macam tu lah. Ya, baik. Jadi apa-apa pun sekarang ni, siapa yang nak memiliki kereta tu? Apa keputusan dibuat pasal kereta ni? Contoh katalah kalau tak ada apa-apa kan, contoh kata benda tu dipusakakan. Jadi kalau ada kasih sayang dalam kalangan mereka, contohnya isteri ni memerlukan kereta sebagai contoh lah. Kan adik-beradik boleh lepaskan hak, okey lah. Tapi kalau dalam situasi memang tak boleh lepas, memang saya berdepan betul dalam kes begini, tak boleh lepas. Tak dapat tidak, memang kesudahannya isteri nak kena bayar kan, so mampu ke tidak isteri bayar, ataupun isteri nak tutup sepencarian, atas kereta nak tutup sepencarian, nak bawa ke mahkamah, rasa macam tak padan, tak berbaloi, macam tu lah. Benda-benda tu benda yang kita nak kena nilai daripada awal. Sebab tu saya sebut macam ni lah tuan-tuan, pengalaman-pengalaman yang kita lalui, kebanyakan kes-kes tuntutan yang jadi susah-susah ni, bila kita selidik balik dari sudut sejarah asal, kadang-kadang hubungan dia tak berapa, dia bermula dengan hubungan yang tak berapa harmoni kan, ataupun hubungan tak berapa rapat dan sebagainya. Sebab tu pentingnya kita jaga hubungan silaturahim ni, sebab benda ni akan bawa kepada selepas kematian kan, tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Dan memang pengalaman saya pun banyak jumpa kes yang adik-beradik tolak, ada juga kan, tolak hak. Baru ni saya bantu satu kes, suami meninggal, kereta baru beli kan, masih ada loan. Jadi bila suami meninggal, adik-beradik dia bijak juga. Dia bijak kan. Dia tak nak, kita dah cerita soal hutang. Saya kata hutang arwah ni adalah ditanggung secara bersama. Jadi bila bincang-bincang tu, adik-beradik, dia kata ginilah, saya pun tak nak tutup lah harta bahagian kami. Benda berkait dengan hutang tuan-tuan. Jadi dia pun lepas lah pada isteri. Dan isteri pun bersetuju untuk settle hutang-hutang tu dan sebagainya. Jadi adik-beradik tak tuntut lah harta tu. Sebab dia dah tahu dah, kalau dia tuntut, dia kena settlekan hutang. Jadi itu pun satu cabaran kepada isteri juga. Tapi benda tu boleh dibuat melalui muafakat, bincang lah. Bincang tu kaedah dia. Kalau pakat semua nak menuntut, hutang pun tak nak ambil kira, susah lah. Okey, wallahualam. Okey, kalau tengok cadangan Ustaz Samsul kan, okey, sebaiknya loan ambil auto life. Betul. Kan kita ada loan kereta lah, kereta auto life ni sama macam MRTT dengan apa MLTT. Takaful takaful. Kalau MRTA tu insurans, ambil takaful. Macam rumah tu lah. So kita ambil atas pinjaman kita tu, dia akan cover. So maksudnya waris tak payah tanggung hutang dah, tetapi kenderaan tu tetap akan kembali kepada pusaka juga. Tu isu kenderaan satu isu tuan-tuan. Panjang cerita lah. Isu masih ada hutang, siapa nak tanggung kan, macam mana nak lepaskan dan sebagainya. Okey. Kalau tak ada, kita nak tunjuk beberapa contoh-contoh masalah. Kalau tak ada lah. Tak ada soalan? Okey. Okey, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan sedikit asas pengiraan. Asas pengiraan. Kita belajar jugalah. Okey. Kita dah rangkum waris utama. So waris utama ni kalau kita tengok, waris utama ni yang kita dah belajar ada 5 kalau kita tengok dalam bentuk carta tadi, kalau kita kata ambil suami meninggal lah. Okey, kita bermula dengan Mamat tadi. Okey, Mamat. Okey, dia ada isteri. Okey, dia ada ayah mak, maknanya waris ni lengkap. Okey, dan Mamat ada anak lelaki dan perempuan. Okay, contoh macam ni lah. Ada anak lelaki dan perempuan. So ni kita panggil waris lengkap. Okey, waris utama Okey, dan kita dah sebut waris ni yang paling kuat duduk pada ni ayah dan juga anak lelaki. Tapi anak lelaki dulu dia lebih kuat daripada ayah. Sebab tu dia dapat asabah lebih utama daripada ayah, anak lelaki ni. Kalau ada anak lelaki, ayah takkan dapat asabah. Tak ada anak, barulah cerita ayah dapat asabah. Okey, jadi ayah tu adalah waris yang paling kuat. Okey, kalau kita tengok di sini, dari segi pembahagiannya, seperti mana yang kita sebut tadilah, kalau Mamat ni meninggal, isteri dia dapat 1/8. Okey, ibu dia 1/6, ayah dia 1/6. Kemudian baki ni tuan-tuan untuk anak lelaki perempuan. Sini kita panggil asabah bil ghairi ni lah. Baki tu. Dia kena terima baki. So bagi dulu. Isteri dah ada bahagian 1/8, ayah dah ada 1/6, mak 1/6, kita bagi dulu. Kemudian balance tu baru turun kepada anak-anak. Anak-anak ni, bila ada lelaki perempuan, dia tidak ada pecahan untuk dia. Dia terima daripada baki. So baki itulah dibahagi dengan nisbah 2:1 itulah, tengok berapa ramai anak yang ada. Jadi kalau kita tengok contoh di sini, harta Mamat ni, ini saya tunjuk basicnya. Okey, saya tunjuk basic dia.
So kalau harta mamak katakanlah 3,000 tadi, so isteri dapat 375, ibu dia dapat 500, ayah dia dapat 500. So baki di sini ada 1,650 kan? Betul tak? 1,625. Kan? 3,000 tolak 1,375, so 1,625. So 1,625 ni lah kita akan bagi untuk anak-anak. Ni bagi 3 lah di sini sebab ada seorang lelaki, seorang perempuan. Tengok kepada nisbah dia tu. Okey, itu kalau kita nampak di sini 1,625 bahagi 3. So kita nampaklah yang perempuan dapat 541. Dia punya pecahan dia 541.66. Yang lelaki kali 2 lah. Lelaki akan dapat 1,083.33. Tu dia punya pecahan dia, pembahagian dia. Okey, itu kalau kita buat dalam bentuk basic. Okey, saya nak tunjuk tuan-tuan juga kaedah secara lebih formal. Kaedah lebih formal proses pengiraan ni. Okey, ni kita belajar secara asas je lah. Okey, kaedah lebih formal ialah kita guna seperti mana yang kalau tuan-tuan tengok dalam CJ Faraid, apa yang terkeluar dalam geran tanah sebagainya kan, itu formal. Okey, formal dia macam ni. Kita akan tunjuk dalam bentuk kotak. So mamat ni meninggal, dia ada isteri, okay. Dia ada ayah, dia ada mak, dia ada seorang anak lelaki, dia ada seorang anak perempuan. So macam mana berlaku? Okay, kita tengok follow macam tadi. Isteri 1/8, ayah 1/6, mak 1/6. So anak lelaki perempuan ni dia terima baki. Sobah tadilah. Dia akan tunggu dapat baki tu. Okey, ini bentuk formal Okey, jadi dalam situasi ni, kaedah pengiraan dia, kita nak kena cari satu angka di sini. Kita panggil angka pembahagi, dia punya istilah dia. Ataupun dalam istilah faraid, dia panggil asal masalah. Supaya daripada nombor tu, dipecah-pecahkan kepada bahagian siap waris tu, mengikut kadar masing-masing. Jadi angka pembahagi ni tuan-tuan, kita kena dapatkan daripada pembawah ni, 8 dengan 6. So 8 dengan 6 tu, sebab bawah tu 6 juga kan bahagian mak kan. 8 dengan 6 ni kita kena cari gandaan sepunya terkecil. Ataupun kita panggil GSTK. Gandaan sepunya terkecil. Sifir 8 dan sifir 6, gandaan sepunya dia paling kecil ialah 24. Itulah asal masalah dia. 24. Maksudnya 8 darab 3, 6 darab 4. 6 pun darab 4. Kita jumpalah 6 darab 4. Kalau angka lebih besar ada, tapi besar sangat. Kalau 24, so 48. 48 ada dalam sifir 8, sifir 6 kan, tapi tak boleh pakai. Dalam proses pengiraan ni, kita panggil bab hisab ni, kira dalam faraid ni, kita nak cari angka tu besar mana pun, dia angka paling kecil. Tu dia punya kaedah dia. Kalau ada yang lebih besar, dia tidak diterima dalam pengiraan. Itu asal dia begitulah. Okay, tak apa, kita tengok dulu. So ada 4, 4, 3, so ada 11. Ada balance 13. Okay, tuan-tuan balance dia 13. Jadi sekarang 13 tu untuk 2 anak perempuan. So kalau kita tengok di sini, dari segi pembahagian, isteri selesailah, dia dapat 3/24. Ayah 4/24. Mak 4/24. Tetapi 13/24 ni nak bahagi untuk anak, dia tak boleh. Sebab apa? Sebab dia bahagian dia ada 3 kan? Di sini ada 3 tuan-tuan. Ni tak sini 3 dulu. Sebab anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi 13, kalau kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 4.33. 13 bahagi 3, kita akan dapat 4.33. Takkan tuan-tuan pernah tengok dalam CJ Faraid, anak perempuan dapat 4.33/24, anak lelaki dapat 8.66/24. Tak pernah ada kan? Faraid dia tak boleh terima macam tu. Kita takkan jumpa dalam geran tanah nombor ada perpuluhan ataupun ada titik perpuluhan. Takkan ada. Dia mesti nombor angka tu angka bulat dia panggil. Maknanya angka yang memang bulat lah. Dia bukan pecahan, bukan perpuluhan. Jadi masih faham kan? Jadi tak boleh pakai ni. Jadi maksudnya kita tak boleh pakai 13 tu untuk per 24. Kita kena kembangkan lagi. So angka lain pun tak boleh selesai lah. Macam mana nak kembang? Okay, kita tengok di sini kaedah dia. Okey, oleh kerana 13 ni sangkut dengan 3, sebab kalau 13 bagi 3 ni,
kita akan dapat perpuluhan. So kaedah dia 24 yang di atas tu dia darab dengan ni. 24 darab 3 dapat 72. Itu cara dia. Okey, ni sikit-sikit lah kalau tuan-tuan rasa macam tak berapa boleh tu, nanti kita tengok balik. Okey. So bila 24 darab 3 dapat 72, yang bawah tu kita punya bahagian siap waris tu semua darab 3. 9, 12, 12 dan sini 13 darab 3 dapat 39. So 39 baru boleh bagi 3. Bila 39 bagi 3, so kita dapatlah penyelesaian dia 72, 9 per 72, 12 per 72, 12 per 72, 39 bila kita bagi 3 dapat 1 bahagian 13. Jadi anak perempuan seorang 13 per 72, anak lelaki seorang 26 per 72. Ni final dia tuan-tuan. Inilah yang akan dimasukkan dalam geran tanah ni. Kalau kita mohon CJ Faraid, dia keluar macam ni lah. Kalau tuan-tuan masuk kalkulator yang USM ada, yang Jabatan Kehakiman Syariah ada buat tu, dia akan keluar yang ni. Dia tak cerita tengah-tengah tu. Macam mana 24 jadi 72 tu dia tak cerita. Dia akan terus keluar macam ni. Inilah dia punya bahagian siap waris. So dalam geran tanah, masuklah isteri 9 per 72. Jadi kalau tanah tu contoh kata setengah ekar. Tuan-tuan bayang. Tanah tu katakanlah setengah ekar. Saya tunjuk tanah Sebab tu kita kena tengok real bila nak bagi pusaka ni, tengok tanah tu luas mana. Katalah tanah tu setengah ekar, 0.5 ekar. Agak-agak berapa isteri dapat keluasan daripada tanah tu? Cuba kita buat ukuran. Contohnya, isteri dapat 9 per 72. So tanah tu setengah ekar. So 0.5 ekar darab dengan 9, 0.5 darab 9 bagi 72. So isteri dapat 0.0625 ekar. So ada siapa-siapa yang pakar dalam buat tukar dia punya ukuran kepada meter persegi tak? Ataupun kaki persegi. Berapa keluasan isteri dapat? 0.0625 kalau tanah setengah ekar. Ada siapa ada formula tak? Sekejap saya cari sekejap. Saya nak tunjuk tuan-tuan supaya kita benda-benda macam ni, kita jangan kerja dia bila buat urusan pusaka ni terima je. Kan orang ni meninggal, ada tanah sempit macam mana pun terima. Akhirnya tanah tu tak boleh buat apa. So biar kita berpijak di bumi nyata. Maksudnya tanah setengah ekar. Kalau isteri 9.72, dia nak terima ke tidak? Kecuali kalau ada takharus. Ni yang penting kita tunjuk. Takharus daripada ayah mak. Ayah mak kata tak nak bagi menantu. So mungkin bahagian dia luas. Tapi kita tengok dulu keluasan yang dia dapat. Okey, sekejap saya tunjuk. Kita nak tukar dia punya ekar tu, biasa orang pergi kepada kaki persegi lah contoh, atau meter persegi lah. Saya kira dalam 1359 kaki persegi. 1359 kaki persegi. So boleh buat sebuah rumah kaki tak? Persegi sebab 1 ekar 4,000. 4,000 kecil ya ni. Itu yang nak tanya tu. 1,000 parking lot ya. Satu ekar lebih kurang 43,500 kaki persegi. Ya. Setengah ekar dah tinggal 21 lah. 0.0625 tu tinggal 1,359. Yelah. So kalau tengok dalam kalkulator meter persegi, dia lebih kurang dalam 250 meter persegi. Ya. Keluasan dia. Kan? So apa yang boleh dibuat dengan keluasan 250 meter persegi? Agak-agak nak bina apa? Kalaulah tanah tu mana tak ada hasil apa-apalah, kosong contohnya. Boleh bina apa dengan keluasan 250 meter persegi? Situ yang kita kata kita nak kena tengok satu persatu. Sebab tu saya kalau pendekatan kita bila melibatkan tanah ni, memang kita tunjuk betul-betul ukuran. Kita buat anggaran lah supaya waris buka mata. Okey. Kemudian kita tunjuk sesuatu. Ni dapat luas sekian-sekian. Lepas tu tengoklah perbincangan pula. Kalau kata anak ni, anak lelaki perempuan ni, dia tak nak bahagian dia tak harus bagi pada mak. So mungkin mak akan dapat keluasan yang besar, isteri tu. Kalau kata ayah mak pula tolak juga tak nak, tak apalah, kami semua takharuh lah, kami tak naklah tanah ni bagi ke menantu semualah. So dapatlah dia tanah setengah ekar tadi ke dia semua. Itu kalau berlaku takharus. Tapi saya nampak kadang-kadang masyarakat kita di mana-mana pun, diorang jarang pergi sampai ke situ. Ya, diorang pergi setakat faraid. Terima. Yang tu yang sumbat masuk, akhirnya penuh nama dalam satu geran.
kan, tapi geran tu tak boleh buat apa-apa. Ini yang banyak berlaku di kampung-kampung. Dia ada kesudahan lah. Tu konsep dia. Okey. Boleh nampak tak pengiraan ni secara asasnya? Apa yang Ustaz saya nak tanya, saya terlepas tadi mungkin. 3 ni dari mana? Yang Ustaz darab dengan 24 tu, mana datang 3? Okey. 3 ni yang atas ni. Kan, cuba tengok carta yang atas tu. Setiap anak lelaki menerima 2, setiap anak perempuan terima 1. Okey. Jadi 3 ni adalah datang daripada bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Okey. Di situlah. Itu penting. Sebab kalau kita 13 tu bahagi 2, dia jadi sama rata, sama banyak. Ya. Sama banyak, dia bercanggah dengan hukum. Jadi jumlah anak ni, jumlah 3 ni dia akan berubah tengok kepada jumlah anak tu lah. Ya. Kalau anak tu lagi ramai, dia akan berubahlah angka tu. So makin kecil lah bahagian tu. Boleh ya? Boleh. Itu asas lah. Kalau nak pergi detail sangat kan banyak pula. Okey. Yang ni saya bagi contoh basic kalau ada anak lelaki, anak perempuan. Okey. Kita pergi pula kalau kata kalau contohnya anak tu lelaki saja tak ada isu sangat. Sebab anak lelaki memang akan terima kadar tu sepenuhnya. Tak apalah, kita tunjuk contoh Kalau memang si mati ni, okey, contohnya dia hanya ada anak lelaki. Sebagai contoh daripada contoh kita tunjuk tadilah. Okay, saya terus pergi. Okey, isteri, si mati ada isteri, kita tunjuk yang suami dulu. Ada ayah, ada mak dan ada seorang anak lelaki contohnya. So dia agak mudah di sini, isteri 1/8, ayah 1/6, 1/6, anak lelaki asabah. Dan dia asabah dia tak kongsi dengan anak perempuan dah sebab dia seorang lelaki kan. Jadi 24 tadi, 3, 4, 4, memang dia dapatlah 13 total ke dia solid lah. So selesai di sinilah 3/24, 4/24, 4/24, dia dapat 13/24. So memang dia dapat besar lah sebagai anak lelaki kalau dia seorang. Kalau dia ada 2, 3, 4, 5, 6, kena kongsi balik lah. So kena darab balik. Contoh kata dalam situasi ni, katakanlah si mati, dia ada 5 anak lelaki contohnya. Ataupun 7. Contohnya 7, semua lelaki. So maksudnya 13, tadi nak tunjukkan, nak bagi 7 tak boleh. So 24 di atas tu darab 7 lah. 24 darab dengan 7, kita akan dapat 168. Kita kena besarkan. Baru benda tu boleh dibahagi. Jadi semua darab 7. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. 28. 13 darab 7, kita akan dapat 91. 91 bagi 7, kita dapat 13 balik. Maksudnya nanti final dia, isteri 21/168, ayah 28/168, mak 28/168, setiap anak lelaki 13/168, setiap orang. Kan? Tu. Tu macam tu. Barulah kita akan nampak berapa keluasan dia orang dapat. Tanah ke duit sebagainya kan. Tuan bagilah. 13/168. Kalau kita perinci macam ni, ada 7 orang. Jadi nampak dalam situasi ni, kalau kita tengok, keseluruhan waris, baik individu, anak lelaki dapat bahagian lagi sikit. Sebab dia dapat 13. Jangan duk kata isteri itu bahagian paling kecil. Isteri paling kecil. Duk ulang yang tu lah. Dia tak semestinya. Buat kira-kira dulu. Dan nampak, anak lelaki, sikit je bahagian 13. Kan? Tengok pula tanah luas mana, duit banyak mana. Tengok di situ lah. Okay, kalau kata duit, katakanlah duit, cara nak kira duit kalau kita bagi duit katakanlah ada 30,000. Kan? Sebagai contoh. So, pakai itulah 30,000 tadi, darab dengan bahagian isteri kan 21 bahagi 168. So, isteri dapat 3,750. Okey, anak lelaki kan 30,000 darab dengan 13 bagi 168. So setiap anak lelaki dapat 2,000. 2,321.42 sen setiap orang. Kan? Yang mak pula 30,000 darab dengan 28 bagi dengan 168. So mak ayah 5,000 masing-masing. Dah nampak duit itu, bincang lah. Dia kena tunjuk dulu. Ini nak berlaku takharus, kita kena masuk sepenuhnya.
Sebab saya nampak kalau setakat kita tunjuk bahagian saja, oh mak dapat 28 per 168, isteri dapat 21, si anak lelaki dapat 13. Ramai orang tak faham lagi setakat tu. Dia tak nampak apa benda pun. Sebab tu banyak orang dah dapat CJ Faraid, dia tuntut Mahkamah Syariah CJ Faraid, dah dapat CJ, nak bagi harta tak reti. CJ dah dapat dah. Nak bagi duit tak reti, nak bagi tanah tak reti, bagi barang kemas tak reti, CJ dah ada dah. Sebab dia tak boleh nak tafsirkan angka tu. Jadi di sinilah kita tengok, okey bila dah nampak duit 30,000, anak lelaki dapat 2,300, mak ayah 5,000, isteri 3,000 lebih. Lepas tu bincang kan. Kalau kata semua masing-masing nak, tak boleh kata apa kan. Itu hak masing-masing yang telah ditentukan dalam hukum syarak. Tu dia punya keadaan dia. Okey, itu kalau anak lelaki sahajalah. Okey, kita pergi seterusnya, anak perempuan sahaja pula. Tengok apa akan berlaku. Okey, tak ada anak lelaki, anak perempuan sahaja. Kita bermula dengan seorang. Kita ambil contoh yang sama juga. Okey, isteri, ayah, mak, satu anak perempuan. Okey, tuan-tuan. Isteri 1/8, ayah 1/6, mak 1/6, kita kira dulu anak perempuan 1/2. So kalau tengok di sini 24 jugalah. Okey, 8 darab 3, 6 darab 4, 6 darab 4, 2 darab 12. Okey. So kalau kita tengok di sini, contoh yang ada di sini, bila kita jumlahkan 12, 4, 4, 20, 23 jumlah dia. Maksudnya ada lebih satu. Baki satu. So siapa dapat baki satu tu? Baki satu tu siapa dapat agak-agak? Silap-silap orang akan jawab terus pergi adik-beradik lah. Hak lagi laju Baitul Mal terus dia jawab. Okey Baki satu ni tuan-tuan, kan kita dah sebut awal-awal tadi kan. Waris paling utama anak lelaki. Selepas anak lelaki, ayah. So kalau tak ada anak lelaki, ada ayah. Ingat tadi kan kita baca ayat sebelah tadi, ayah selain dia dapat 1/6, kalau ada baki, ayah dapat baki tu asabah. So di sini ayah dapat balance satu tu. So 24, isteri dapat 3/24, ayah dapat 5/24, mak dapat 4/24, anak perempuan seorang 12/24. So selesai. Tu ni kekuatan duduk pada ayah ni. Tu kata power ayah. Bila tak ada anak lelaki, kalau ada anak lelaki memang ayah setakat 1/6 je lah. Tak adalah sobah di situ kan. Balance tu. Oleh kerana di sini tak ada anak lelaki, bila kita buat kira-kira, dia punya angka pembahagi, asal masalah 24, tetapi jumlah 23, so ada balance satu tu ayah ambil. Setiap kali ada balance tu, ayah akan dapat baki. Tu duduknya. Okey, itu kalau anak tu perempuan seorang. Okey, perempuan seorang. Okey, ada soalan dulu tuan-tuan. Saya nak tunjuk satu lagi carta pengiraan yang ada sedikit cabaran. Okey, saya akan tunjuk juga. Jadi ni saya ambil poin-poin je, saya tak tunjuk semua lah. Jadi sekurang-kurang tuan-tuan nampak lah, okey ada anak lelaki perempuan macam ni, anak lelaki saja macam ni, anak perempuan seorang macam ni, anak perempuan ramai macam ni, macam tu lah. Boleh boleh pergi lagi. Kira-kira ni agak berat sikit, tak apa hari ni kita fokus ke kira. InsyaAllah untuk minggu depan tu kita akan pergi sentuh isu-isu, persoalan-persoalan lah, teknikal, proses pengurusan. Okey. Kalau tak ada, ya sila. Kalau taharuj tu kena pergi mahkamah balik ke macam mana? Okey. Dia macam ni konsep. Okey, teknikal dia macam ni sebenarnya. Saya kalau pendekatan saya. Dia taharuj ni dia boleh berlaku dalam proses pertama tu. Dia sebenarnya faraid ni kita dah kena tengok lebih awal. Sebab tu kaedah saya bila kita buat consultation, kita buat khidmat bantu dengan waris-waris ni, saya akan tunjuk faraid tu komplit lebih awal. Kita akan tunjuk dulu waris dah nampak bahagian masing-masing, kita akan buat penilaian, tengok pada harta tertinggal banyak mana, kita akan tunjuk. So waris clear yang tu. Bila waris clear yang tu, sekarang ni kita nak buat permohonan. Permohonan belum buat lagi.
Yang jadi isu sekarang ni ialah orang ni dia tak ada orang yang nak tunjuk cara tahu, nak tunjuk dia punya kadar bahagian, tak ada orang nak bagi nasihat. Dia terus je bulat-bulat pergi submit permohonan. Bila pergi submit permohonan, lepas tu tak faham apa-apa ni. Panggil bicara dia pun pergi. Pegawai tanya macam mana pesan? Kami ikut faraid je lah. So faraid, bila faraid tengoklah tanah dapat sekakang ke, hak ni apa ni dapat sekali lompat je apa semua keluasan tanah kan. Lepas tu baru nak bincang. Payahlah. Dia tak boleh bermula macam tu. Dia kena bermula step awal. Macam kaedah yang saya tunjuk, kita bincang dengan waris. So masa tu, bila dah masing-masing nampak, sekarang ni kita bawa bincang. Macam mana nak buat atas tanah ni? Atas aset arwah ni? Atas kereta ni? Macam mana? So adalah persetujuan. Rumah ni kami semua anak-anak tak nak lah Ustaz. Kami lepas pada mak semua. Kan? Kami tahu hak kami Ustaz dah tunjuk tadi kami lepas. So kalau kata kenderaan ni tengok, kenderaan seorang je tuan kan nak memiliki. Okey, ni kenderaan ni kami semua ada kenderaan belaka dah, adik je tak ada. Kami lepas ke adik lah. So takharuf tu dah berlaku lebih awal. Jadi kita pun buat permohonan. Dah nampak, saya konsep saya begitulah. Dah nampak keputusan dah cantik, kita buat permohonan jalan permohonan. Kadang-kadang permohonan dulu. Dalam proses nak panggil bicara tu baru kita tunjukkan takharuf tadi. Jadi bila dah clear semua, buat permohonan, bila panggil bicara nanti, kan, bawa je keputusan yang kita bincang tu. Waris-waris pergi bicara kuasa. Kadang-kadang kalau dengan saya tak suruh pergi semua. Pergi 2-3 orang. Yang hak lain tak boleh pergi tu, jauh duduk bekerja, musim-musim COVID ni lagilah tak boleh kan. Kita sediakan satu surat setuju. Dalam surat setuju tu kita masuklah keputusan takharuf tadi. Tanah orang ni, kereta orang ni, duit macam ni sebagainya kan. Jadi kaedahnya bila pergi bicara kuasa, kan, beritahu je depan pegawai tu. Kami dah putus, keputusan kami gini. Maknanya keputusan tu dah ikut syarat. Kan, akhirnya keluar, selesailah. Tu dia punya kaedah dia. Kalau pergi dalam keadaan bela tak tahu apa-apa, tuan-tuan, pergi bicara kuasa ni bukan pergi nak bincang. Pergi nak sahkan keputusan saja. Dan pegawai kadang-kadang dia ada kuasa untuk menentukan, tapi kebanyakan kes dia menyerahkan kepada waris terlebih dahululah. Apa kehendak waris dan sebagainya. Jadi itu kita nak kena didik waris tahu faraid tu. Sebab tu saya nampak di sini kita kekurangan pihak-pihak, kan, agensi, jabatan dan sebagainya yang mampu bagi tunjuk ajar kepada waris, consultation, kan, konselor lah contoh kan. Kita tak ada yang tu. Kan, minta maaf sebutlah jabatan agama, daripada JAKIM, jabatan agama, pejabat agama pun saya rasa tak ada. Memang tak ada. Yang ada pun hanya orang-orang yang bertindak, orang kata secara volunteer, consultation, consultant, macam apa yang saya buat je lah. So kalau dalam masyarakat kita boleh dibentuk benda-benda macam ni, itu lagi bagus, lagi kemas, senang. Orang ada masalah, kita pergi jabat agama, kita ada tempat dia, di jabat agama ada staff dia, ada ustaz dia, kan? Dia boleh bagi nasihat, dia boleh bagi tunjuk ajar. Okey lah. Pergi-pergi dapat nasihat yang salah pula. Lagi punah jahanam. Okey, tuan-tuan. Okey, itu Faris macam itulah. Wallahualam. Baik, Ustaz. Terima kasih. Okey. Saya akan tunjuk, okey, yang ni dia agak mencabar sikit, tuan-tuan. Ini masih suami meninggal lagi. Anak ramai. Ramai itu 2 lah, 2 ke atas. Okey, kita tengok apa yang akan berlaku. Kalau ada ayah mak, dalam situasi ada ayah mak. Okey, si mati meninggalkan isteri. Ini belum tunjuk cerita isi ramai, kita ambil basic-basic lah dulu. Okey, ayah, ada mak. Kita mula dengan 2 anak perempuan. Okey, isteri 1/8. Ayah 1/6, mak 1/6, anak perempuan 2 orang, 2/3. Seperti mana yang kita belajar tadilah, 2/3. Okey, 24, 8 darab 3, 6 darab 4, 6 darab 4. Okey, 2/3 ni dia 16. Sebab 3 darab 8, 24. Okey, 3 darab 8. Kalau 8 tu baru 1/3. Oleh kerana di sini 2/3, maka bahagian anak ni 16. Okey. Cuba tuan-tuan kira jumlah dia berapa. Berapa jumlah dia? Jumlah bahagian. 27. 27. 27. 30, 20. 27 kan? Jumlah dia 27. Lebih daripada asal masalah. Yang kita nak tunjuk tadi kebanyakannya 6.
sama ada ngam. Kalau ada asobah tu dia terima baki, ngam jugalah. Macam tadi 23 lebih ayah dapat. Dalam situasi ni jangan kata ayah dapat asobah. Bahagian ayah 4 tu pun dia bukan per 24. Dia jumlah dia jadi 27. Okey, okey tuan-tuan Okey, dalam kes macam ni, ini berlaku dalam kes beginilah. Sebab apa? Sebab antara punca berlaku kes macam ni ialah waris semua komplit ada. Isteri ada, ayah ada, mak ada, dan anak perempuan pula 2 orang. 2 orang ni pula dia bukan dapat sikit, dia dapat 2/3. Besar dia dapat. Kan? 16 daripada 24. Okay? Kalau dalam kes macam ni, contoh katalah tuan-tuan saya nak tunjuk kalau contohnya tempat 2 anak perempuan tu letak anak lelaki. Anak lelaki dapat berapa daripada 24? Dia akan dapat 13 kan? Nampak tak kalau kita nak banding? Kalau kita nak banding dua situasi yang berbeza, contoh saya buat perbandingan dulu di sini. Okey, isteri, ayah, mak, 2 anak lelaki. Isteri 1/8, 1/6, 1/6, anak lelaki asobah. So kalau 24 juga, 3, 4, 4, 13 je. Anak lelaki dapat 13 je tuan-tuan. Jadi kalau kita banding 2 kes yang berbeza, kan, maknanya dalam konteks yang pertama ni anak perempuan lebih banyak daripada anak lelaki dalam kes yang kedua. Tak apalah sebab dia orang duduk dalam 2 kes yang berbeza. Tapi kalau duduk dalam satu kes yang sama, memang anak lelaki akan dapat lebih, kan? Itu memang kena faham lah. Tapi janganlah kita duk kata anak perempuan mesti dapat sikit. Sebenarnya kalau kita tengok jumlah dalam kes yang pertama tu, anak perempuan tu besar dia dapat bahagian dia. Oleh kerana dia dapat bahagian tu besar, maka tuan-tuan berlakulah jadi macam ni. Jadi 27. Dalam ilmu faraid tuan-tuan, 27 ni kita panggil aul. Kita panggil aul. Okey? Dia lebih. Jumlah dia asal masalah patut 24. Jadi bila kita buat pembahagian 3, 4, 4, 16 jadi 27. Dia dah melimpah. Macam mana nak buat? Okey, ada penyelesaian dia. Okay? Penyelesaian dia. Sebab kalau kita tunjuk carta macam tadi, bila kita bagi duit, dia jadi tak cukup. Jadi kalau kita tunjuk cara macam ni, kita akan tengok. Okey, macam mana nak buat? Kita keluarkan 24 ni, kita naikkan 27 di sini. Tak boleh pakai ada 24. Maknanya apa? Maknanya, okey, isteri akan dapat 3/27. Ayah 4/27. Mak 4/27, anak perempuan setiap orang 8/27. Tu dia punya bentuk dia. Jadi dia tak boleh pakai per 24. Kalau pakai per 24, dia punya harta tak cukup. Sebab dia punya asal masalah 24. Jadi isteri tak dapat 3/24 maknanya dia bukan bahagian dia bukan 1/8, dia kurang. 3/27 ni kurang pada 1/8. So bila berlaku aul ni, so kaedah pengiraan pengurangan berlaku bagi setiap waris. Pengurangan akan berlaku bagi setiap waris. Sebagai contoh sebagai contoh, kita ambil atas harta katakanlah harta 80,000. Harta 80,000. Ya, kalau 80,000 ni, kalau 1/8, isteri dapat 10,000 kan? Kalau asal 1/8 ni, isteri dapat 10,000. Itu asal. Tapi bila berlaku aul, tak boleh dah pakai macam tu. Kita tak boleh pakai congak terus je. Kita kena kira dengan betul. So, kena per 27. Isteri bukan dapat 3/24 lagi. Dia dapat 3/27. Jadi kaedah dia 80,000 darab dengan 3 bahagi 27. So, isteri dapat 8,000, 8,000, 8,888 ringgit 88 sen. Tu dia punya kaedah dia. Nampak dia kurang kan? Dia kurang daripada asal 10,000. Kurang jadi 8,000 lebih. Yang ayah pula, tengoklah. Ayah 80,000 tadi. Darab dengan 4 bahagi dengan 27. So ayah dapat 11,851 ringgit 85 sen. Asalnya ayah dapat berapa? Kalau ikut 80,000, kalau 1/6. 80,000 kalau bahagi dengan 6 kan, bagi daripada awal. Ayah dapat 13,000 lebih. Kalau ikut asal, ayah dengan mak 13,000 lebih. Tapi tak boleh bagi 13,000. Kalau bagi 13,000, dia kacau orang lain. Dia tak cukup. Dia tak boleh dapat penuh. Dia larah balik. Dia dapat pengurangan. Tapi pengurangan tu ikut kadar dia lah. Dia kurang tu ikut kadar bahagian dia tu. So kalau anak perempuan,
kali 8 lah. 80,000 kali dengan darab dengan 8 bagi dengan 27. So anak perempuan dapat, setiap anak perempuan 23,000, 7 ratus 3, 7%. Kalau ikut asal dia bukan 2/3 daripada 80,000, dia dapat 26,000 lebih seorang kan. Tapi tak dapat dah macam tu. Tu dia buat pelarasan. Ini berlaku bila jadi aul. Dia bukan semua kes ada aul. Bila kita buat pengiraan, sebab tu penting belajar pengiraan cara macam ni. Bila kita buat kira-kira, tengok asal masalah 24, tiba-tiba jadi 27. Dan itulah aul. Ini dalam kes suami meninggal, inilah kesnya. Bila ada ayah mak. Kalau tak ada ayah mak, lain cerita. Kan? Bila tak ada ayah mak, dia berubah lah. Jadi tuan-tuan boleh ambil tapak ni untuk kemahiran mengira contohnya akan datang. Pakai je tapak ni, keluar je. Keluarkan ayah, keluarkan mak. Lain pula cerita dia. Sebagai contoh Sebagai contoh. Kalaulah dalam situasi ni, suami mati, tinggal isteri dan 2 anak perempuan. Ayah mak tak ada. So isteri 1/8, anak perempuan 2/3. So tetap 24. Sebab 8 dengan 3 kan. Okey, kejap 8 dengan 3 ni. 8 dan 3, gandaan dia 24 juga. So 24. Isteri dapat 3, anak perempuan dapat 16. Di sini lebih 5. Sebab tak ada ayah mak. 5 ni lah, baki ni lah kena cari waris lain ni. Siapa dapat ni? Adik-beradik, cucu dulu contoh ada kan? Tak ada cucu, contoh tak pernah ada anak lelaki, tak adalah cucu. Adik-beradik, anak saudara, turun ke bawah, pak saudara turun ke bawah, datuk saudara turun ke bawah, last Baitul Mal lah. Ni, balance ni. Last sekali Baitul Mal, last. Kan? Jadi sebab tak ada ayah kan? Jadi tak berlaku lah aul dan cerita kedua ni. Yang atas tu sebab ada ayah mak, maka dia berlaku aul. Okey. Ini cerita aul. Jadi kalau ada anak perempuan tu ramai lagi, so dia akan berlaku pengiraan-pengiraan yang selanjutnya lah. Perlu darab dan sebagainya lah. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada, kita tengok, tadi kita tengok suami meninggal kan? Kita tengok isteri pula meninggal. Dia tak beza sangat, hampir sama lah. Okey. Cuma bahagian suami tu dia agak besar. Okay, kalau isteri meninggal, ada suami. Ada ayah, ada mak. Dan ada, katakanlah ada anak, contohnya kita ambil Okey. Kita ambil, katakanlah dia ada 2 anak lelaki, 1 anak perempuan. Okey, kita tambah sikit anak. Okey, macam mana pengiraan dia? Dia hampir sama, cuma suami ni 1/4. Ayah 1/6 sama, mak 1/6, anak ni asobah bil ghairi lah baki. Kan? Okey, dan di sini tuan-tuan kena ambil di sini ada 5 bahagian di sini. 5 sebab 2 anak lelaki jadi 4. 1 anak perempuan, 1 lah. So ada 5. Sebab penting 5 tu nak kena tengok perlu ke tidak kita darabkan nanti. So asal masalah di sini bukan 24 sebab kita ada 4 dengan 6. So 4 dengan 6 apa gandaan dia? 12. Okey, 12. Jadi pakai 12 je. 12-nya, jangan ambil 24. Kalau ambil 24, dia makin besar. Dia jumpa juga tapi disiplin pengiraan salah. Okey, 4 kali 3, 6 kali 2, 6 kali 2, so balance 5. Okey, 3, 5, 6, 7, 12. Jadi dalam situasi ni, tuan-tuan tengok okey, kan saya tunjuk dia ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan. Jadi perlu darab tak? Tak perlu dah sebab dia dah selesai. 5 boleh bagi 5. 5 boleh bagi 5 ngam. Tak payah darab dah sebab ada 2 anak lelaki kalau ada 1 lelaki, 1 perempuan kena darab dengan 3. Yang ni tak payah darab. Okey, jadi pakai terus. So selesai je lah 12, 3/12, ayah 2/12, mak 2/12, setiap anak lelaki 2/12. Okey, anak perempuan seorang 1/12. So selesai. Tu. Kalau ada lelaki dan perempuan. Okey, yang lain tu kalau ada perubahan pada anak tu tengok macam kaedah tadilah. Okey, guna nisbah 21 tu kalau tak boleh nak bagi darab dengan atas. Ada lah teknikal lain juga. Dia banyak nak tunjuk pengiraan ni.
Ini saya tunjuk dalam bentuk basic. Kurang-kurangnya kita nampaklah waris utama macam ni. Okay, itu kalau anak lelaki dan perempuan. So kalau anak lelaki saja macam tadi jugalah. Cuma sebab asal masalah dia 12 je. Dia tak ada 24 lah. Sebab isteri meninggal adanya suami. Okey. Ada soalan Ada satu dua contoh lagi. Okey, kita tengok suami. Kalau kita tengok contoh anak perempuan saja. Okey. Okey, kalau anak perempuan seorang. Okey, saya ingat cuba tuan-tuan tolong buatlah. Okey sebab rasanya tapak tu dah faham kan. Saya nak suruh tuan-tuan buatlah sikit. Okey. Si mati ada suami. Okey, ada ayah, ada mak, ada seorang anak perempuan. Okey, cuba buat. Kita akan tengok macam mana dia punya bahagian dia tu nanti. Berapa kita dapat. Macam yang atas tu settle dah dengan 12 tu. Tak payah kita darab lah. Okey, cuba buat yang bawah tu. Si mati isteri tadi tinggalkan suami, ayah, mak dan seorang anak perempuan. Apakah ada lebih? Macam dalam cerita suami mati tadi ada lebih pergi pada ayah. Dalam kes ni ada lebih tak? Okey, tuan-tuan ambil masa sikit.
Okey, dapat tak? Belum lagi, tak ada. Dapat. Okey, cuba baca. Suami 1/4, Okey, suami ayah 1/6, 1/6, mak 1/6, 1/6, anak perempuan 1/2. 1/2. Okey. Asal mak asal Allah 12. 12. Okey. Suami 3, Suami 3, ayah 2, dia 2, mak 2, mak 2, anak perempuan 6. anak perempuan 6. So, Jadi jadi 13. So jadi aw kan sebab dia 13 di sini. Jadi padamkan 12 ni, so naik 13. Jadi suami dapat 3/13, ayah 2/13, mak 2/13, anak perempuan 6/13. Jadi di sini tak ada lebihan lah untuk ayah. Dia berbeza dalam situasi yang suami meninggal tadi ada isteri, ada lebih satu untuk ayah kan. Sini tak ada lebih. So ayah setakat 1/6 lah. Jadi 1/6 pun dia tak dapat penuh 1/6. Dia kurang pada 1/6 sebab dah berlaku aw dulu. So situasi dia begitulah. Okey. Okey, kita buat satu lagi yang terakhir Yang terakhir dalam situasi kalau kata ada ramai anak perempuan. Dia lebih kurang je. Suami, okey, ayah, mak. Okey, kita ambil contohnya ada 3 lah anak perempuan bagi ramai sikit. Dia sama je sebenarnya. Ada 3 anak perempuan. Okey. Kita bagi orang lain pula jawab nanti. Silakan.
Okey, belum lagi? Payah sikit kot, mencabar sikit Dia berlakon awal juga di sini. Tapi dia kena buat pengiraan. Sajalah tunjuk ni sikit. Ada. Sila. Boleh saya cuba Ustaz? Okey, sila. Okey. Suami 1/4. Suami 1/4. Ayah 1/6. 1/6. Mak 1/6. Mak 1/6. 3 anak tadi tu 1/2. Betul? 3 anak perempuan? 1/2. Ya ke 1/2? Kalau 1 tiga anak perempuan. 3 tu saya 2/3. 2/3. 2/3 saya silap. Anak perempuan 1/2 seorang je. Kalau 2 ya 2/3. 2/3 betul. 2/3. Okey, jadi cuba dulu. Okey, bila 2/3 jadi sini ada punya asal masalah dia sama je. 12. 12, okey. Tu suami dapat 3. Ayah dapat 2. Mak dapat 2. Anak dapat 8. 8. Okey, sebab 2/3 8 lah. Okey. 8 jadi 15. Jumlah dia 15. Jadi aul dia. Ini berlaku aul jugalah. Berlaku aul lah. 15. Dan naik 15 di atas tu. Naik 15 di atas. Okey. Jadi suami dapat 3/15. Ayah dapat 2/15. Mak dapat 2/15. Dan 3 anak tadi tu dapat 8/15. 2/15. Okey, habis? Ya. Okey. Dia tu kira untuk lapis pertama pengiraan tu okeylah tu. Ya. Sampailah. Cumanya dia belum final lagi. Belum final. Betul. Sebab apa belum final? Sebab nampak tak dia tak final di mana? Sebab 8 ni, 8 nak bagi 3 tak lepas lagi. Ya. Jadi kena darat lah. Dia tadi ya. Tu kaedah dia. Okey, 8 nak bagi 3 tu. Memang tapi dari segi duit sebenarnya kita dah boleh bagi dah. Bila dia dapat 8 tu kita boleh bagi dengan 3 orang. Cuma kita nak dapat pengiraan sebenar macam dalam geran, dalam CJ Faraid apa semua tu. So 15/3 kita dapat 45 lah. So 3/3 9, 2/3 6, 2/3 6, 8/3 24. Barulah kita boleh pecah dengan 3. 24 bagi 3 dapat 8 jugalah. 8/45 setiap orang. Macam tu lah. Jadi kita dapatlah final ni macam ni. Itu je kaedah dia. Tapi okey lah tu. Dah nampak lah tu. Di sini berlaku aul. Jadi untuk isteri yang mati ni, kalau waris tu lengkap, dalam keadaan ada anak perempuan memang berlaku aul. Kecuali anak lelaki dia ada asabah. Ataupun ada anak lelaki perempuan, dia masih terima baki dengan nisbah 21 tadilah. Itu dia punya kaedah-kaedah pengiraan. Jadi saya rasa
asas pengiraan tu kita dah nampak lah kot, insyaAllah. Asas pengiraan untuk waris-waris utama hari ni kita dah nampak. Tinggal lagi tuan-tuan nak mahirkan tu, tinggal tak ada masalah, keluar je tambah anak, laki perempuan, ayah mak keluarkan, kita kan nampaklah sikit-sikit. Basic tu boleh nampak lah. Okay, jadi untuk minggu depan insyaAllah kita sambung lagi. Saya mungkin akan tunjuk beberapa situasi berkaitan dengan adik-beradik sikit, adik-beradik, dan kemudian kita akan teruskanlah kepada beberapa lagi poin dalam buku saya itulah. Okay, sebab kalau nak fokus pengiraan betul-betul, so mungkin masa kita tak cukup lah. Tapi dari segi basic tu insyaAllah boleh dah tu. Okay, saya rasa boleh kot. Ada, silakan kalau ada apa-apa persoalan lain sebelum kita berhenti dulu hari ni. Silakan tuan-tuan kalau ada. InsyaAllah boleh. Kalau ada persoalan. Ustaz. Ya. Nak tanya, anak perempuan 3 orang tu macam mana dapat 2/3 Saya pun keliru sikit. Okey. Saya dah tutup dah saya punya. Soalan keluar tak apa. Saya bagi penjelasan je. Dia macam ni, anak perempuan ni 2 je bahagian dia. Okey, seperti mana yang kita baca dalam ayat tadi. Bila anak perempuan seorang, dia dapat 1/2. Okey. Bila anak perempuan tu 2 orang dan lebih, maka dia dapat 2/3. Jadi anak perempuan ni kota dia memang setakat 2/3 je. Bila ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, katakanlah si Mati ada anak perempuan sahaja, 50 orang anak perempuan dia, tak ada anak lelaki langsung, pun 2/3. Memang dia tak boleh dah ada lebih daripada 2/3. Bagai kaedah tadi. Boleh. So macam fixed formula lah tu. Dia memang fix formula, dia memang tak boleh dah. Kita tak boleh kata anak perempuan seorang 1/2, 2 orang 2/3, 3 orang dapat semua sekali. Tu tak boleh lah. Dia tak boleh, dia ke mana pun habis setakat 2/3 je. Ada ramai mana pun jika anak perempuan saja 2/3. Tu 2/3, ada 3 pun 2/3. Kan? Kalau ada 4, 5, 6 pun tetap 2/3. Sebab tak ada anak lelaki. Itulah keadaan anak perempuan. Jadi situasi dia kalau si Mati ni memang ada anak perempuan saja, memang dia kena fahamlah bahawa anak perempuan saja ni takkan dapat semua harta. Jadi kalau seorang ayah, dia betul-betul nak didik anak perempuan dia kena bagi tahulah ilmu tu. Kalau ayah meninggal nanti, kan kena ingat ada bahagian waris-waris lain, apa jangan ambil semua untuk mengelakkan ambil secara haram. Kemudian ayah nak buat persediaan lain, nak hibah, nak bagi masa hidup. Itu cerita yang kedua. Yang penting tu ilmu sebenar tu supaya anak-anak ni tahu. Jangan anak ni tak nak bagi ke pok saudara dan sebagainya. Jadi susahlah. Langgar hukum di situ. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, terima kasih banyak. Saya keluar dulu. Kita setakat ni dulu hari ni. Kita dah nak Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung balik minggu depan. Kita akan sambung lagi perincian tentang sikit lagi tentang waris. Kita sentuh adik-beradik sikit, contoh-contoh melibatkan adik-beradik, dan kita tengok teruslah apa yang ada dalam kandungan buku saya itu sampai ke belakang. Ada lagi isu-isu teknikal, prosedur, kaedah-kaedah pengurusan tu ada sikit-sikit lagi. Okay, wallahualam, jumpa lagi siri yang ketiga minggu depan. InsyaAllah, Ustaz. So kita semua diberi kekuatan untuk terus belajar, kan, paling tidak. Amin, ya Allah. Semua sihat walafiat insyaAllah. Amin, ya Allah. Okay, terima kasih banyak Ustaz. Begitu juga Ustaz mudah sihat walafiat. InsyaAllah. Amin. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah kepada Bro Nasir sekali. Saya tak dengar suara dia. Ada dengar Ustaz. Ada bercakap, ada. Alhamdulillah, tahniahlah yang masih istiqamah dengar. Bukan senang ke. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Jumpa minggu Bro depan. Nasir tutup. Bro Nasir minta tutup majlis. Tutup majlis ni apa Ustaz? Tak apa-apa pun. Alhamdulillah, kita tutup daurah kita ni dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.